warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan bermacam-macam anugerah nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut hidup. Kita tak memiliki hidup dan tak pernah hidup. Dan hidup kita ini dianugerahkan oleh Allah, bukan merasakan kita ini hidup, tetapi rasa yang hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kurang faham dalam kehidupan kita. Bila kita tak mempelajari kenal diri, kenal Allah, kita akan merasa terus menerus kita ini memiliki hidup. Bila kita merasa kita memiliki hidup, maka kita tidak faham apa yang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, hingga ayat. Allah mengatakan dengan jelas dan nyata bahawasanya aku menjadikan mati. Allah tidak menyebut tadi hidup dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata, mati dan hidup Allah sebut. Mati dulu baru hidup. Jadi kita ni mati, kita ni tidak ada, lalu dibagi hidup, menyatakan dia yang hidup. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, aku nak lihat ini. Jangan engkau merasa yang engkau ni hidup. Kalau engkau merasa engkau hidup, maka ini bukan ahsanu amalah. Itu dah mengatakan engkau akan berbalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedar kita dah berbalah banyak tiap hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempertikaikan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengatakan hari ini panas baik, tapi sebenarnya tak panas pun baik juga. Jadi apanya sebenarnya yang baik, sebenarnya bukan baik dan buruk, tetapi yang benar-benar elok, yang ahsanu amalah, iaitu apa? Panas ke tak panas ke, hujan ke, apa pun keadaan, kita merasakan Allah. Yang wujud hanya Allah. Tapi pelajaran kita sekarang tak ke situ. Pelajaran kita ni lagi tinggi, lagi nak membezakan, dan seolah-olah kita akan memilih yang baik aja. Bila kita ada ilmu, kita rasa kita pilih yang baik ya. Padahal qada dan qadar tu adalah hak Allah Ta'ala menentukan baik dan buruk. Kita siapa kita nak merubah. Tu. Walaupun kita naik bas. Bas tu boleh isi 30 orang. Kita beli tiket awal. Tetapi apabila tiba masanya, konduktor bas ataupun penjaga bas tu, pemandu bas tu kata kita tak boleh naik. Padahal kita dah bayar tiket apa semua. Kita tunjuk tiket kita buat macam-macam. Kita tak boleh naik bas tu. Jadi kita pertikaikan, kita marah, kita mengamuk.
Dan sudah tu bas tu pergi juga dalam masa tak berapa jam, bas tu didapati kemalangan dan semua orang di dalam bas tu termasuk pemandu maut, jatuh dalam gaung. Tadi sepanjang 1 jam tadi kita mempertikaikan, kita berbalah dengan Allah. Mengapa ya Allah, mengapa aku tak boleh naik bas ni, mengapa? Kita seolah-olah kita berbalah dengan Allah. Padahal Allah susun tu cantik. Kalau kita naik, tiba 1 jam tu baru kita dapat berita bas yang kita nak naik tak dapat tu masuk dalam gaung, mati semua termasuk pemandu bas. Terdiam kita. Ya Allah, terdiam kita. Benarlah qada dan qadarmu ya Allah. Baru kita nak percaya qada dan qadar. Ketentuan baik, ketentuan buruk di tangan siapa? Di tangan Allah. Tapi inilah rukun iman yang penghabisan ni kan, yang kita suka berbalah-balah. Tak adalah iman kita. Kita nak baik je. Maka Allah menghalang kita. Mengatakan tadi kita telah diselamatkan oleh Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau aku naik bas tu tadi ya Allah, aku baru kita nak merendah diri kepada Allah. Kita memuji kepada kebesaran Allah SWT. Allah menghalang kita, tak bagi nak selamatkan kita. Itu satu hal. Habis orang yang naik bas jadi yang mati semua tu, dia tak selamat ke? Macam mana pertikaian kita? Penilaian kita, maknanya kita pula baik, dia orang tadi yang tadi tak. Tadi mula-mula kita rasa kita nasib malang tak dapat naik bas. Bila bas 1 jam tu masuk dalam gaung semua mati, kita rasa alhamdulillah, bersyukur pula kita. Habis yang dalam bas tadi semua malang semua nasib dia. Kita tak faham. Sebenarnya kalau yang dalam bas tu dia dalam keadaan dia ingat Allah, dia redha mati dia macam tu, dia redha qada dan qadar Allah, baik atau buruk. Selamat juga tak? Jadi mana betul yang selamat tu macam mana? Yang selamat tu kita dengan Allah. Itulah qada dan qadar, kita selalu rasakan dengan Allah. Allah letak panas ke hujan ke apa pun, alhamdulillah. Susah ke senang ke kemana, apa pun keadaan kita, yang paling mustahak adalah ahsanu amalah, rasakan Allah. Bila tak rasakan Allah, itulah cakap tadi, semua tak kena. Yang dalam bas tu pun tak kena, mati semua. Yang kita tak dapat pergi pun tak kena. Dah sudah kena pula dah. Yang kita tadi yang dalam bas semua kita 30 orang, yang tu tak dapat pergi. Yang dalam bas 30 orang kata kesian yang dia tak dapat pergi dia seorang ni. Padahal dia beli tiket awal tu, dia tak dapat pergi. Yang dalam bas tu cakap. Yang ni pula yang tak dapat pergi, malang lah nasib dia, katanya apalah ni, aku dah bayar tiket, tak betul lah. Tak betul lah keadaan. Dan juga jadi Allah Ta'ala terbalik kan, mati semua 30 orang tadi termasuk pemandu. Dah, macam mana pula keadaan dia? Bertukar lagi. Jadi yang betulnya hidup kita ni, Allah nak tengok ahsanu amalah, sentiasa rasakan Allah. Jadi Allah letak baik ke nikmat ke apa pun, kita sentiasa rasakan Allah. Itu yang paling baiknya. Kita tak dibedah siasat, tak dikupas ayat tu. Kita rasa nak baik semua hidup kita, nak selesa je. Padahal apa yang Allah bagi itu semuanya cantik susunan Allah, walau sesaat ke depan ni. Jangan lagi kita nak berbalah-balah. Kita kalau tak mengaji kena diri, kena Allah ni berbalah-balah. Ilmu ni ilmu tua, ilmu ni ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kata ilmu ni sejati. Ilmu yang paling wajib kita ketahui adalah ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, begitulah keadaan dia, semuanya tak kena. Apa pun Allah Taala susun, setiap apa pun kehidupan kita yang susun Allah. Allah tu lebih tahu siapa kita ni yang nak arah-arahkan Allah, nak kita nak nyusun hidup kita. Kita ke depan sesaat pun kita tak tahu apa akan berlaku. Maka jangan kita risau apa yang berlaku, baik atau buruk ke depan sesaat kita. Yang kita risau, kita tak rasakan Allah. Yang risaunya kita ngerasa ada keakuan diri. Itu yang paling bahaya. Tapi kalau kita dah rasakan Allah aja, apa pun ke depan kita, semuanya itu adalah susunan Allah, qada dan qadar Allah. Ini yang jadi manusia makin banyak ilmu, makin banyak belajar,
dia tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah dulu, dia tak tahu. Dia rasa dia belajar ilmu tu, dia rasa dia nak betul aja. Dia nak rasa beres saja. Padahal ilmu yang sejati, yang paling tua, dia tak belajar. Kita kena belajar ilmu yang paling tua, yang sejati, iaitu ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Baru ilmu-ilmu lain yang kita ambil, dia tidak akan membawa menjadi masalah. Kita tetap akan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bila ilmu mengenal diri, mengenal Allah, kita tak mengesakan Allah, kita tak tahu nak mengesakan Allah. Kita tahu kita belajar ilmu-ilmu yang lain selain ilmu Allah, kita rasa ilmu tu akan menyelamatkan kita, ternyata salah. Malahan akan menjadi beban lagi ilmu kita tu tadi. Sebab kita berkeadaan memiliki ilmu tanpa kita kenal siapa pemilik ilmu. Nabi Adam setelah dia dapat menyebutkan berbagai-bagai objek-objek yang Allah ciptakan, dia boleh sebut malaikat kagum. Malaikat kagum. Malaikat tak boleh sebutkan apa saja objek yang Allah jadikan. Tapi Nabi Adam boleh menyebutkannya. Menunjukkan bahawasanya Nabi Adam mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Apa yang aku semua ni, aku tidak punya ilmu. Dan apa yang Kau berikan kepada aku untuk aku faham, itulah sebenarnya dari Engkau. Sesungguhnya Engkau alimul hakim, maha berilmu dan maha menentukan, bijaksana. Hakim. Jadi gitu. Adam tu dapat pengetahuan dari sisi Allah. Laduni. Iaitu dia terus boleh berkata-kata, sebut ni dia boleh sebut. Padahal Adam sebelum ni belum mengenal lagi. Tetapi Allah langsung memberikan ilmu itu daripada Allah. Adam tak belajar dengan malaikat lagi. Belum. Allah pun tak suruh Adam belajar pada malaikat lagi. Semua langsung dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau malaikat, daripada malaikat dia panggil wahyu. Ini tidak langsung daripada terus masuk ke pengetahuan Adam. Lalu Adam boleh menyebut satu persatu. Tu respect, malaikat semua respect, hormat kepada Adam. Jadi kita manusia begitu. Kalau kita buangkan semua keakuan-keakuan diri kita, benar-benar yang kita ada rasa iaitu yang berilmu, yang faham adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan Allah Subhanahu Wa Taala downloadkan. Allah Taala sendiri di sisi Allah akan masukkan pengetahuan yang orang lain tak tahu, kita pun tak tahu, Allah terangkan kepada kita. Untuk kita terangkan kepada manusia-manusia yang ada di sekalian alam ini. Untuk semata-mata menyatakan yang nyata wujud adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ala tujuan tu gitu. Adam menyebut tu bukan mengasa Adam itu hebat, tetapi Adam mengatakan bahawa Maha Suci Subhanak, la ilma lana, tak ada ilmu ku ya Allah, melainkan apa yang Kau berikan sedikit. Jadi aku sebut tu semua adalah ilmu, bukan aku yang pandai ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang alimul hakim. Begitulah kita bila dapat ilmu mengenal diri, mengenal Allah, kita tidak merasa kita memiliki ilmu. Kita tidak merasakan kita memiliki hidup. Kita tidak merasakan kita memiliki pendengaran. Kita tidak rasakan kita memiliki penglihatan. Dan kita tidak mengakui bahawa kita mempunyai perasaan. Melainkan apa saja yang telah dikurniakan Allah semuanya itu. Bukan kita. Bukan tak ada perasaan, kita tak ada. Mana yang ada tu adalah rasa yang dibagi oleh Allah. Itu yang kita nak fahami dalam kehidupan kita. Inilah ilmu ni yang sangat mustahak. Bila kita ada ilmu ni, maka Allah mengatakan kau berada dalam bentengku. Kau berada di dalam benteng. Bila kau dah berada dalam bentengku, maka aku sendiri akan menjamin keamananmu. Allah sendiri nak suruh kita duduk di situ supaya baru kita akan dapat keamanan Allah. Tapi kalau kita tak duduk situ, kita rasa hidup ini hidup kita, kita boleh menentukan kehendak-kehendak, nak makan apa, nak minum apa, kita rasa kita membuang hak-hak Allah Ta'ala. Dia yang bagi kita rasa nak makan apa ini, makan ikan cencaru, makan telur dadar, ni hari nak makan apa, semua Allah yang nyusun. Kita rasa kita yang merancang nak bagi makan itu.
Jadi kita tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar berakhlak dalam kehidupan kita. Kerana kita tak tahu ini adalah tujuan sebenar hidup kita, supaya kita berkehidupan dengan Allah. Baru Allah akan ajar macam mana kalau betul-betul nak berkehidupan dengan aku. Tetapi tidak, kita nafikan, kita rasa kehidupan ni adalah kehidupan kita. Sukati kita nak buat macam mana. Kita buat baik akan Allah Ta'ala balas. Kita buat tak baik, Allah akan hukum kita. Kita punya sifir dia begitu. Tersilap sifir kita tu tadi. Sebenarnya Allah nak kita sentiasa merasakan yang hidup tu adalah Allah, kerana kalimah yang sakti, kalimah yang suci, kalimah yang mengesakan Allah, iaitu la ilaha illallah, membuangkan rasa keakuan kau tu hidup, kau tu melihat, kau tu mendengar, kau tu merasa, kau tu berkata-kata, engkau tu ada kudrat, kuasa, kehendak. Itu semua la kena buangkan. Kalau kita tak mengaji ni dulu, maka kita membawa keakuan diri, maka beratlah badan kita. Ibarat keldai membawa kitab. Makin lama makin banyak ilmu, makin berat perjalanan tu tadi. Sebab tak tahu ala tuju sebenar ilmu tu. Sedangkan ilmu tu Rasulullah kata ala tuju dia adalah mengesakan Allah. Apa saja ilmu pun yang kita dapat. Tapi tidak, kita kumpulkan, kita tak mengesakan Allah. Kita tak bawa Allah dalam hidup kita, kita bawa ilmu. Maka itu bila hari hujan, musim hujan, kitab tu akan basah, bertambah beratlah hidup kita. Lagi kita angkat diri kita, kita bangga dengan kitab kita, lagi beratlah perjalanan hidup kita. Bukan tak bagi belajar ilmu, Allah bukan tak bagi. Nuntutlah ilmu, Rasulullah kata. Walau ke negeri China sekalipun, jauh lah China. Kenapa jauh sangat China? Kerana China ni kena belajar otak China ni, otak dia Allah bagi special. Boleh mereka macam-macam, boleh buat macam kreatif. Itu salah satu kita Rasulullah suruh pergi mengaji walau China jauh sekalipun. Di Arab waktu tu dengan China jauh. Tu jauh. Jauh tu bukan apa. Perjalanan jauh tu tadi akan membawa keberkatan. Diberkati sekeliling kita. Dan Allah bagi tahu pada Nabi suruh sampaikan, iaitu walaupun ilmu tu di liang lahat sekalipun. Apa tu liang lahat? Ilmu matilah. Ilmu mati. Rasulullah pesan. Negeri China dan juga walaupun ilmu di liang lahat dalam kubur. Belajar juga. Alam roh tu kena tahu juga kita dalam kubur macam mana keadaan dia. Bila kita mati, keadaan kita macam mana. Matikan diri kita sebelum mati, kena belajar juga. Jadi menuntut ilmu tu tadi. Tujuan dia tak lain bila kita tahu adalah mengesakan Allah. Bukan membangga dengan ilmu kita tahu tu, kita ceritakan kita lebih hebat, kita lebih faham daripada orang lain, bukan. Ketika nanti kita ada ilmu tetapi kita tidak kenal Allah, ini akan jadi nanti. Bila orang ramai menjemput untuk berkhutbah ataupun menyampaikan ceramah-ceramah, maka bila orang ramai ratusan ribu, kita rasa bangga. Kita rasa perkataan kita ni keluar ilmu-ilmu yang bagus-bagus. Tapi apabila dipanggil 2-3 orang datang untuk ceramah, kita rasa kita tak ada kesempatan untuk menghadiri 2-3 orang penjemputan. Kita dah terbiasa jemputan kita adalah ramai-ramai. Itu nampak sombongnya kita. Sebab kita merasa itu ilmu kita. Tapi kalau kita rasa tak ada ilmu kita, la ilma lana illa ma'alam tanah, walau seorang pun jemput kita untuk bagi ceramah, kita tetap bersemangat sama seperti 100,000 ke, 1,000,000 orang ke, tetap sama berapi-berapi bersemangat kita memberitahu walaupun dia seorang. Itu akhlak. Allah nak tengok kita ada keakuan diri ke tidak. Jadi kita belajar ni makin lama makin hilang keakuan diri. Kita bercakap tu pasal orang ramai ke, kita bercakap macam-macam keluar. Tak. Sama je. Ramai ke, seorang ke, tetap kita punya perkataan, apa yang Allah Ta'ala suruh, itu yang kita sampaikan. Kita sentiasa berhadapan dengan manusia ramai dalam keadaan hilang juga keakuan diri. Dalam keadaan seorang atau 2 orang jemput kita, tetap juga dalam keadaan buang keakuan diri. Apa yang perlu aku sampaikan, tolong ya Allah. Jangan engkau bagi aku bercakap ni atas kemauanku ya Allah. Baik dia 2 orang ke, seorang ke, baik dia ramai-ramai ratus ribu juta ke, tetap sama juga kita menjaga diri kita supaya
kita berakhlak ahsanu amala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dengar. Jangan bila raja panggil orang berceramah, kita pergi bersemangat kita nak cerita. Bila orang kampung panggil, baca Yasin ke apa ke, kita rasa tak perlulah, ini standard murahan. Aku standard ragung raja panggil bawa aku pergi. Setakat macam ni upah pun tak banyak. Jadi orang yang top tak ada, orang-orang bawahannya je. Jadi lemahkan ilmu aku tak perlulah pergi. Di sisi Allah, Allah pandang mulia ke tak mulia saya pun tak tahu. Di sisi Allah, kalau Allah pandang orang yang begini adalah seperti bangkai. Allah tu tak pandang, baunya busuk. Kita memilih-milih untuk menyampaikan supaya mengajak manusia mengesakan Allah. Ada golongan yang atasan, bangsawan, raja, kaya, kita sampaikan begini cara dia, seolah-olah kita nak perkara supaya dia dapat memberikan sesuatu kepada kita. Tapi bila golongan yang tak ada apa-apa ni, kita bercakap pun nanti malas. Sebab apa? Dia tak boleh bagi apa dengan kita. Jadi tak bersemangat kita. Allah tahu. Malulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan ni kehidupan kita dengan Allah. Bukan kehidupan ni kita nak redha makhluk ataupun redha hawa nafsu kita. Redha Allah tu adalah mustahak. Kita buat apa-apa Allah tu suka, setuju. Allah tu tahu engkau bertindak atas hawa nafsu. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir. Aku berbuat ni bukan adalah atas kehendak diriku, tapi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh aku melobangkan perahu itu. Allah yang menyuruh aku menyembelih anak yang ini. Allah menyuruh aku membangunkan tembok ni. Jadi aku mengikut tu, wa ma fa'altuhu an amri, bukan atas kemahuanku. Jadi kalau orang tak sampai tahap tu adalah orang-orang yang berjiwa hawa nafsu, berkehendak dia tadi. Dan dia akan jadi lebih teruk daripada binatang kalau dibiarkan. Dia kata, ni golongan tinggi lah ni, si Hajimnya. Kita tak payah, kita ambil yang biasa-biasa. Itu sebenarnya orang yang rugi. Bukan mengatakan kita ni tinggi, tetapi kita sebenarnya berakhlak buruk dengan Allah, kita biarkan. Tetapi bila datang golongan atasan, golongan yang boleh memberi kepada kita bermacam-macam yang kita nak, kita bersikap, iaitu sikap yang berpura-pura kepada mereka. Kita duduk dalam jabatan-jabatan yang besar, kita takut kepada bos. Padahal kita kata dalam zikir kita berdoa, aku hanya takut pada Engkau, aku serah pada Engkau ya Allah. Jadi aku tak takut pada makhluk, aku hanya takut pada Engkau ya Allah. Itu semua pembohong di hadapan Allah. Engkau hanya tak hadirkan Allah. Engkau bohong dalam kehidupan kau. Kau nampak dalam kehidupan kau nampak sesuatu perkara yang tak betul, kamu biarkan. Alasan dia selemah-lemah iman. Maka itu lemah iman tu akan membawa kamu akan menjadi akhlak yang buruk. Terutama kita lihat ulama-ulama yang su' ni, dibiarkan pemimpin raja-raja, orang-orang atasan dibiarkan dalam keadaan tidak kenal diri, kenal Allah. Dia buatlah sistem dia katalah Islam hadari, dia kata madani lah, macam-macam Islam dia chop tadi. Tak apa dia nak jelaskan, saya pun tak faham. Yang sepatutnya kita nak jelaskan Islam ni supaya kenal diri, kenal Allah, tauhid. Itu dulu. Ini tidak, dia buatnya lain punya nama. Yang masyarakat pun tak faham apa benda ni hadari, apa benda tak. Kita pun tak faham daripada dulu hadari itu apa, madani itu apa. Kita manusia jadi bodoh-bodoh kan, ikut dia lah. Janji dia bagi duit nanti. Jadi kita ni punya bodoh tu macam tu lah jadi. Diupah dengan duit, diupah dengan kedudukan. Sanggup kita mensyirikkan Allah, sanggup kita merosakkan diri kita sendiri. Dan Allah nak selamatkan kita. Kita kata alasan kita selemah-lemah iman. Lemah iman apa? Kita yang buat tadi. Diri kita rosak. Kita beralasan selemah-lemah iman, Nabi kata. Diam ajalah. Kerana tak ada timbul rasa kasih sayang, maka itu kita biarkan raja kita biarkan pemimpin kita biarkan masyarakat kita ni berada dalam kejahilan dengan Allah.
Kalau orang ada perasaan kasih sayang, dia akan ceritakan. Tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada para sahabat. Tahukah engkau amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Sahabat tanya, solat. Bukan, kata Nabi. Puasa? Bukan. Sedekah? Bukan. Haji? Bukan. Macam-macam sahabat cakap, semuanya bukan. Rasulullah Nabi kata apa? Amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah adalah kita membawa watak kasih sayang. Kasih sayang tu tauhid. Mengesakan Allah. Kalau tak ada kekuatan mengesakan Allah, hala tuju kita, mana nak keluar kasih sayang? Tauhid kita tahu, tauhid kita nak bawa. Tauhid kita tahu, tauhid mengesakan Allah seperti Allah mengesakan dirinya sendiri, iaitu mengenal diri, mengenal Allah. Itu tauhid. Bila ada tauhid akan keluar ruhamma ubainahum, kasih sayang. Kalau tak ada tauhid, penipu, dia kata dia kasih sayang. Tu kasih sayang ada makna tu. Bukan kasih sayang yang ikhlas, yang fana. Itu kasih sayang dibuat-buat supaya dapat dia punya hak, iaitu hawa nafsu dia. Ini kalau orang belajar tauhid mengesahkan Allah, dia tahu kasih sayang tu apa. Dia tak nak orang mukmin jahil juga, dia tak nak orang lain jahil tentang Allah. Itu kasih sayang dia. Maka tu dia cari jalan macam mana siang dan malam berdoa bagaimana supaya manusia dapat mengenal diri, mengenal Allah. Itu kasih sayang yang dimaksud Rasulullah SAW. Dia pergi mana-mana pun dia bawa ni kasih sayang ni. Dia nak bagi kasih sayang apa? Iaitu orang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kira siapa, kau pangkat tinggi mana, agung, raja apa semua. Dia kasih sayang, dia nak bagi tahu supaya dia kesian tengok raja, dia tengok agung kesian, dia tengok pemimpin desa masyarakat yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia bodoh kan, dia tak mau, dia kesian, dia bagi tahu. Dia bukan berani, dia bagi tahu kerana kasihan. Itu Rasulullah bagi tahu ilmu ni, iaitu amalan yang paling Allah Taala sayang sekali. Dia tadi dia sampaikan itu menerusi kasih sayangnya tadi dia sampaikan. Kerana dia tak mau manusia jahil tentang Allah Subhanahu Taala. Itu sebenarnya. Bukan kasih sayang yang kita dalam keadaan tak kenal diri, tak kenal Allah. Semua orang boleh buat kasih sayang. Semua boleh buat. Tapi kasih sayang yang dimaksud Rasulullah adalah dia kenal diri, dia kenal Allah, hingga hidup dia sentiasa rahmatan lil alamin. Dia tak menyembunyikan. Kalau nampak sesuatu kemungkaran, sesuatu batilan, orang ni tak, dia akan cari jalan berdoa bagaimana aku nak sampai. Risau dia. Kalau orang ni terus menerus dalam keadaan jahil pada Allah, dia kasih sayang pada orang tu. Padahal dia tak kenal pun orang tu, tapi dia tahu orang tu tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia kasih dan sayang, dia nak cari jalan. Ya Allah, tolong bukakan dah, supaya dia kenal Engkau, Ya Allah. Itu kasih sayang yang dimaksud Rasulullah. Itu yang paling amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu. Sekarang kita jauh daripada sifat ni tadi. Kasih sayang kita bersebab nanti kalau dia bagi sesuatu pada aku, dia ni tak ada sesuatu apa nak bagi dengan aku tak perlu sampaikanlah. Kita begitu, tak ada perasaan kasih sayang yang berteraskan mengenal diri, mengenal Allah, iaitu berteraskan tauhid, mengesakan Allah. Selagi dia tak mengesakan Allah, itu maknanya kita tak dapat mengeluarkan kasih sayang untuk bagi pada dia. Terlihat mak bapak kita punya, adik-beradik kita tak dapat mengesakan Allah, kita kena berdoa siang malam. Siang malam kita akan berusaha cari jalan bagaimana untuk supaya Ya Allah bagilah mereka ini, Ya Allah, adik-beradik aku, keluarga aku kenal Engkau, Ya Allah. Kerana selagi dia tak kenal Engkau, tak kenal dirinya, Ya Allah, selagi itu dia belum selamat. Bila dia tak selamat, aku pun tak selamat, Ya Allah. Sebab aku kasih sayang dengannya. Ini yang kita nak bawa. Kalau semua pemimpin kita, ulama-ulama ada perasaan ini, masyarakat kita akan jadi bertambah baik, mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Malaysia ini. Tak kira di mana pun. Tapi selagi kita tak amaliakan mengesakan Allah, mengenal diri, mengenal Allah, tak ada perasaan kasih sayang yang sejati, yang ikhlas ni tadi, yang betul-betul ruhamma ubainahum, kasih sayang sesama kita, kita tak dapat. Maka kita lihatlah sekarang beginilah keadaan negara kita. Makin lama makin teruk.
taruhlah Islam apa Hadari ke, Madani ke, Madonna ke, taruhlah apa cop pun, tetap juga tak akan mendapat rahmat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ridha Allah ini adalah Allah nak wa qadar rabbuka. Tetap hati kamu untuk terus mengesakan Allah, asyiknya, bestnya. Kalau itu kita tak dapat, makanan rohani yang paling sedap, tak ada nikmat yang lebih sedap, iaitu mengesakan Allah. Kita tak dapat. Kita pula rasa susah pula. Kita nak yang lain selain itu tadi. Jagalah azabku, kata Allah. Engkau mendapat bila disebutkan nama Allah, kau tak bergetar, tak rasa syok, tak rasa rindu, tak rasa malu dengan Allah. Itu, tapi dengan yang lain kau rasa berkehendak kepada yang lain selain Allah, maka engkau telah mensekutukan Allah, maka engkau berada di dalam kemalangan yang paling berat. Tetapi kamu biarkan lagi kamu rasa macam seolah-olah kamu tak menerima kemalangan. Pada kemalangan yang paling berat adalah kamu tidak kenal diri, tidak kenal Allah, kamu merasakan ada keakuan diri. Janganlah ditajuk itu yang dibawa oleh Nabi Adam, dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124,000 para nabi semua bawa la ilaha illallah, tak ada keakuan diri, sampai kepada kita pula nak bawa rasa ada keakuan diri. Bila ada orang bawa buang keakuan diri, kita terpelik pula, ni sesat ni lah. Betul lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Tepat sekali. Orang maknanya pada akhir zaman nanti Islam ni anggap asing, bukan Islam asing. Orang yang nak kepada Allah ni, mentauhidkan Allah betul-betul, dianggap asing. Seperti mana Nabi Muhammad SAW mula-mula menyebarkan di Mekah, di tempat tanah tumpah darah ni, di situ juga orang menghina Nabi kerana Nabi ni asing lah ajaran dia ni. Pelik, kita semua ada patung 360 patung berhala. Ni Nabi Muhammad satu berhala pun tak ada. Dia ni pelik, dia tak boleh ikut lah. Sesat ni Nabi Muhammad ni. Begitulah mula-mula Nabi Muhammad. Nanti kembali dah maju dah, apa semua Nabi dah bawa, semua dah tak ada sembah patung, tak ada berhala dah, semua mengesahkan Allah. Nabi pesan sebelum wafat akan dianggap asing balik nanti. Ternyata jelas Nabi kata, inilah orang yang nakkan Allah ni dianggap pelik. Kita kena bodoh-bodoh ikut Yahudi punya sistem. Ya, sampai sistem-sistem kerajaan semua masuk sistem Yahudi. Angkat mengangkat, bodik membodik, bodoh membodohkan. Tu biarkan orang tu jahil, jangan sampai dia kenal diri, kenal Allah. Nanti dia kenal diri, kenal Allah, dia melawan kita tau. Susah kita nak kontrol dia. Ya Allah, macam tu pula cara dia. Diperbodoh-bodohkan manusia supaya dia dapat kontrol manusia. Tapi jangan salahkan mereka, kita harus salah diri kita sendiri. Puncanya adalah kita tak mau mengaji, mengenal diri, mengenal Allah. Ilmu yang sejati, ilmu yang paling tua, yang Allah sendiri nakkan kita ambil. Ilmu yang pertama adalah ilmu ingin aku dikenali. Tapi kita lari daripada tajuk, kita ambil ilmu selain tu dulu. Maka ini yang menyebabkan kita jauh. Bila kita dah jauh dengan Allah, bukanlah Allah tu jauh pada kita, kitalah yang menjauhkan, kita yang menutupi hijab dengan Allah. Allah tak pernah menutupi hijab dia dengan kita. Jadi Allah tak bagi kita bernasib malang, tetapi kita seronok menzalimi diri kita sendiri. Lepas tu kita tak mau sedar, kita bangga pula, kita berbalah pula, kita olok-olok perkataan Nabi. Ganti pada Nabi pula, wali-wali Allah, mursyid-mursyid, kita olok-olok pula perkataan dia pula. Kita tak panggil dia datang masjid ataupun surau ataupun tempat yang biasa orang ramai datang untuk memberi pengetahuan. Kita tutup orang-orang yang benar ini untuk masuk memberi ceramah, memberi perkataan yang hak daripada Allah. Kita rasa dia ni pelik, tak betul. Kita sedap ya, kita kata dia sesat tanpa alasan yang kukuh. Bahayanya perkataan kita, kazib, penipu kita ni. Sebenarnya kita tak bagi dia berkata yang benar. Ini yang dijawab nanti ulama-ulama su' nanti. Kalau letakkan pula nak kena ada tauliah pula, nak kena ada ginilah, ada gitu. Padahal engkau sendiri tak faham. Tu. Bila dia soal balik, tauliah apa? Dia sendiri pun tak boleh jawab. Tauliah macam mana? Tauliah tu sebenarnya sampai ke mana? Sampai kepada ke agung. Kau jolok ke agung pula. Kau jangan tak ikut pemimpin. Bukan masalah tak ikut pemimpin tu, ikut siapa pula? Kalau dia betul pegang Al-Quran dan hadis sunnah Nabi, alul bait Nabi, wali-wali Allah, alul bait Nabi, bolehlah kita ikut. Sekarang dia tak ikut. Dia hanya cakap Quran dan hadis.
Tapi dia kata, dialah pemimpin yang betul. Tapi dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi berlakulah dalam kehidupan kita setelah merdeka sampai sekarang, berpuluh tahun kita diperbodoh-bodohkan. Sebab ilmu yang sejati, yang tua, yang patut dimasukkan dalam sistem pelajaran kita, tetapi ditutup rapat-rapat supaya jangan masuk. Supaya jadi bodoh manusia, supaya mudahlah dia nak kontrol katanya. Inilah cara Firaun, cara Namrud, cara Iblis untuk dia menundukkan kita supaya kita tidak dapat kemesraan, kita tak dapat keasyikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi serugi-ruginya. Tapi jangan dipersalahkan dia saja. Dia dalam posisinya memang begitu. Yang Allah bagi skrip tu gitu. Kita ni yang kena tahu posisi kita, kena cari. Sebab asalnya kita 4,000 tahun dulu, kita direct langsung mengenal Allah. Dari Allah, kita asyik dengan Allah. Waktu tu belum ada apa-apa, kita hanya asyik dengan Allah. 4,000 tahun, mengapa kita ada kat sini? Kita boleh lupakan. Tak ada alasan nak katakan, tak ada orang nak bagi tahu aku lah, ya Allah, ilmu kenal diri, kenal Allah. Kazib, penipu. Depan Allah kau nak bohong lagi. Macam-macam Allah dah tunjukkan cara dia macam-macam untuk engkau pergi jumpa dengan mursyid-mursyid, guru-guru pembimbing agama yang membawa kenal diri, kenal kepada Allah selepas wafat Rasulullah SAW. Sebelum wafat Rasulullah SAW, Rasulullah dah berpesan, aku nanti bila wafat, engkau cari pembimbing pengganti aku, iaitu pembimbing rohani, supaya engkau dapat kenal Allah, kenal diri engkau. Pesan Rasulullah SAW. Ada di zaman kalian masing-masing pembimbing rohani yang bawa kamu kenal diri, kenal Allah. Siapa yang tak jumpa di zaman masing-masingnya, nasib malang. Sebab Rasulullah dah bagi tahu. Ada, tapi kita abaikan. Kita buat tak tahu. Kita anggap tak penting. Tak perlulah ada guru pembimbing. Jadi kita sandar Quran dan hadis, kita ada ni. Kita cakap macam tu ya senangnya. Kita tak faham apa yang dimaksud Rasulullah. Kita buat-buat tak faham. Padahal Rasulullah pesan, dia sayang pada kita. Cari, aku dah wafat nanti, cari pembimbing penggantiku supaya kau kenal Allah. Jangan sampai kau tak kenal Allah. Kalau dalam hidup ni kau tak dapat cari, kau tak mau jumpa, kau tak kenal, mati kau seperti kafir jahiliyah. Walaupun engkau berkeadaan dalam keadaan iaitu engkau sentiasa solat, sentiasa puasa, sentiasa sedekah, sentiasa buat kebaikan, tetap juga Allah tak redha. Sebab engkau mengakui bahawa engkau yang melakukan segala perbuatan yang kau buat itu adalah hak, kudrat dan kehendak kau. Ini yang berlaku sekarang. Amalan-amalan umat kita pada akhir zaman ini adalah amalan-amalan, kalau pergi haji, kalau pergi umrah, itu bukan melakukan ibadah. Tapi sebutannya ada ibadah, minta maaf. Kebanyakannya bila melakukan haji, melakukan umrah, perginya bukan pergi berbuat ibadah. Sebab dia tak faham ibadah tu. Ibadah harus qarib. Lawan pada ibadah harus qarib. Apa itu qarib? Dekat, rasakan Allah. Itu ibadah 24 jam. Tapi bila ibadah kau tidak faham apa itu ibadah, maka kau lakukan haji, kau lakukan umrah, itu bukan ibadah. Allah tahu dah. Awal-awal sebelum berangkat, Allah dah tahu. Kau bacalah Yasin bagi ramai-ramai supaya dapat haji mabrur. Sudah dapat umrah yang diterima Allah. Tapi penipu, kazib dalam hati kau, kau pergi bukan semata-mata kerana Allah. Kerana kau tak mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah, maka haji engkau, umrah engkau, selagi engkau tak belajar kenal diri, kenal Allah, kata Allah, engkau haji engkau tu adalah melancong. Umrah engkau melancong aja. Tak dapat apa-apa. Hanya yang kau dapat itu ialah, kalau kata solat, dapat berdiri, rukuk, sujud dia je. Duduk antara. Dia dapat tu, kata Allah. Kalau kata puasa, hanya berdapat menahan lapar dan dahaga. Ini yang sebenar-benar yang kita perlu jelaskan. Masukkan ke dalam masjid-masjid, ceramah-ceramah ini. Masuk ke dalam surau-surau. Jangan sekat dia. Masukkan ini. Barulah Islam ni akan jadi kuat. Musuh akan takut. Ni sendiri kita jadi mentadbir masjid, kita mentadbir surau. Bila nampak ya pelajaran ni, jangan bagi masuk, tutup rapat-rapat. Lari daripada orang ni. Terbalik pula kita jadi sekarang ni. Jumpa orang-orang macam ni, jadi terbalik pula. Buat tak tahu je, jangan layan dia. Oh ya Allah. Dia sewa rumah dengan dia. Kau jangan bagi sewa rumah ni. Nanti dia ni buat ajaran, engkau ni terganggu kampung.
suruh dia keluar ataupun jangan bagi. Ya Allah, dia sampaikan kita nak buat dalam rumah kita sendiri pun dia sekatnya juga. Punya dah jadi manusia ni dah jadi apa? Orang kata racun dajjal. Racun dajjal tu dia bila masuk dalam badan kita, racun dajjal, kita tak nampak mana yang baik, mana yang buruk. Buta kita dengan Allah SWT. Ibadah juga, solat juga, tapi kita lah perangai yang paling teruk. Allah tahu, jangan kau nak kazib dengan Allah. Dengan malaikat pun kau boleh tipu, tapi kau tak boleh tipu dengan Allah. Allah tahu dalam isi hati kau. Kerana Allah ya'lamu man khalaqa wa huwal latif. Apakah tak mengetahui Allah? Dia menciptakan. Apakah kita nak membodohkan Allah? Mengapa kita nak berpura-pura dengan Allah? Sanggup ke kita? Maka itulah kita kena belajar ilmu ni supaya kita bertambah takut dengan Allah, malu dengan Allah. Ya Allah, apa perangai aku ni ya Allah? Ya. Aku dengan kau aku tak takut ya Allah, dengan makhluk pula aku takut ya Allah. Apa ni erti aku ya Allah? Gitu bila kita belajar ilmu ni, kita akan berdialog dengan Allah dan kita sentiasa mengakui ya Allah teruk perangai kita. Ini yang menjadi rosaknya agama Islam ni, sebab punca ni tak kenal diri, tak kenal Allah. Dan pula kita sekat pula. Tak ada dah dari universiti ke dalam mana mata pelajaran yang paling tinggi, tak ada sukatan pelajaran ni, tak ada. Daripada darjah 1 tadika sampai universiti sampai PhD, tak ada pelajaran ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Yang ada tauhid yang biasa-biasa aja. Jangan dibawa dalam kehidupan, cerita aja. Ada pernah satu orang PhD dalam bidang tauhid, berceramah di surau di tempat saya dululah, malah nak bagi tahu nama dia. Habis ceramah dia soal satu persatu, dia soal. Saya ni nyorok belakang dinding supaya tak tersoal, tapi tetap juga jangan nyorok dia kata. Cuba jawab cuba tanya soalan apa. Dia paksa suruh kita bersoal pada dia. Dia ceritalah tauhid ubudiyah, uluhiyah, dia cerita semua. Bagus pelajaran dia. Banyak orang dah soal, tapi tetap juga saya ni yang nyorok belakang dinding tu tadi, tetap juga dia soal belakang tu. Apa nak soal tak? Jangan apa. Dia suruh saya soal 2 kali. Masuk 3 kali dia tunjuk saya juga soal. Kali 3 saya soal. Saya soal dia, dalam bab makan boleh tak kita mengesahkan Allah, dia kata. Dia kata dia tak ada belajar bab tu. Nampak sangat tak? Bab makan aja kita tak dapat mengesahkan Allah, habis kita syirik kita. Kita mempercayai makanan tu beri tenaga pada kita, syirik darah daging kita. Macam mana kita nak esahkan Allah? Terdiam, dia kata ni tak ada kena-mengena dalam kuliah kita. Dah dia kata gitu pula. Saya cakap engkau suruh aku soal, aku tak nak, tiba-tiba aku dah soal kau kata tak ada dalam pelajaran dia pula. Tak apalah, saya diam. Masa tinggal makan nasi lemak tu lepas solat lepas ceramah tu, ada makan-makan. Waktu tu saya cakap kuat-kuat, ni nasi lemak dalam ni ada sambal. Sambal ni dalam ni ada cili, ada garam, ada asam jawa. Lepas tu ada nama lagi apa? Ada tauk timun lagi, nasi ni tauk garam, tauk santan lagi. Taruh lagi daun apa ni yang saya belajar lah, masak nasi lemak, taruh lagi apa ni serai. Kan? Lagi apa? Kaskas apa benda tak? Payah Jadi macam-macam nama dalam tu. Nama tu macam-macam tu tadi. Jangan kita menyembah nama yang macam-macam tu, tapi kita nak tahu siapa yang bagi nama kepada nama-nama yang ada tu. Jadi nama-nama yang ada tu semua disebutnya tadi, saya cakap kuat-kuat, itulah nama yang kita sebut Allah. Hilang nama-nama tu semua. Kita tauhidkan nama-nama tu dulu. Baru kita tauhidkan sifat yang ada pada serai, santan, garam. Tu siapa yang bagi sifat masin tadi? Yang bagi sifat rasa serai tadi? Allah. Kita tauhidkan lagi. Kemudian baru kita suap. Siapa yang suapkan tenaga? Siapa yang telah tetapkan berapa bulan serai ni nak tumbuh? Kita semua kita ingat. Baru kita makan, kita esahkan Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Tak ada satu pun daripada ada yang di sini adalah bukan daripada Engkau ya Allah. Baru kita makan. Bila kita makan jadi darah daging yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan khianat kepada Allah, tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Saya cakap kau kuat je tu, diam dia. Minggu depan tak datang lagi mengajar dah. Dia tak tahu dah mengajar ke mana.
Saya cakap tadi. Kita kena jelaskan betul-betul. Kalau kata tauhid tu jelaskan betul-betul. Tu tadi. Baru kita faham kehidupan kita ni adalah dengan Allah, bukan bersandar pada ridha manusia. Kita ridha Allah, bukan ridha raja, bukan ridha pemimpin. Sekarang kita tengok, ya Allah, ngeri-ngeri saya tengok. Bila orang dah tadi jadi taat selain daripada Allah dan Rasul, ngerinya dia menaat kepada manusia, yang manusia itu sendiri tidak taat kepada Allah dan Rasul. Engkau pergi taat, engkau kata dia pemimpin ulul amri yang Allah Ta'ala suruh taat pada. Penipu, kazib, mereka bodoh-bodohkan manusia. Kita kena perhatikan pemimpin kita kenal diri, kenal Allah tak? Kalau kita nak mengundi, memangkah, ini tidak, kita dibodohkan. Bagi upah sikit, kain pelekat, dapat duit RM50, dapat 300 ni, elon ni. Lupa kita nak tanya dia kenal diri ke, kenal Allah ke tidak. Tak ada soalan tu kita nak tanyakan. Ni saya bagi tahu, bukan saya dia berani. Saya dah cakap tadi, saya kasih sayang. Saya tak mau kalian terus berada di dalam kemalangan yang paling berat, iaitu mensekutukan Allah. Allah tidak redha. Jadi kalau saya biarkan, saya bertanggungjawab. Saya tak nak, saya kasih sayang, saya kesian. Ajakkan semua. Oh, berani lah si Haji sebenarnya. Orang tu cakap, si Haji ni berani. Bukan berani, aku pun tak tahu. Ini Allah, bukan wa ma fa'altu an amri, bukan kemauan aku. Ini kemauan Allah. Kemauan Allah tu untuk kepentingan kasih sayang kepada kita. Jangan diubah tajuk kata saya berani. Saya bukan berani. Saya bagi tahu kerana kasih sayang. Siapa nak bagi tahu lagi? Saya dah anggap pemimpin saya, pemerintah saya, manusia ni, saya anggap semuanya adalah ruhama'u bainahum, kasih sayang. Saya bukan kata saya hebat, tidak. Kita nak sama-sama mengesakan Allah. Saya kasih sayang. Kalau kamu tak dapat esakan Allah, saya bertanggungjawab kalau saya tak bagi tahu di pada masyar. Berat. Bukan kata tak berat. Menangis kita malam-malam minta kepada Allah. Bukan saya ni hebat. Perasaan dia bagi Allah kepada saya. Kesian kita tengok manusia yang berkeadaan begitu terusan. Amalnya banyak tapi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya banyak tapi perangainya merasa ada keakuan diri lagi. Tu tadi. Jadi di sisi Allah tidak redha orang yang ada ilmu yang Allah bagi tapi mengakui rasa dia hebat. Dan perangai dia bawa dalam kehidupan. Kita nampak orang-orang ahli ilmu yang tak kenal diri, tak kenal Allah, kita nampak perangai dia. Jadi puak-puak dia tadi. Jadi berpuak-puak nanti. Tapi kalau orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, lagi dia berilmu, dia lagi letak tepi ilmu dia. La ilma lana. Dan dia akan berkasih sayang. Dia akan cari jalan kasih sayang. Dia benci jalan pecah belah ni. Bukan kata ilmu ni dia salahkan orang. Bukan. Dia sebenarnya dia kasih sayang kuat. Kasih sayang dia kuat. Dia tak nak orang tu syirik kepada Allah. Dia tak nak. Dia tak kira kau siapa. Dia bukan nak ambil kedudukan kau jadi pemimpin. Dia tak nak langsung lah. Dia tak nak jadi pemimpin. Dia tak nak jadi apa pun jabatan. Dia tak nak kedudukan apa pun kau nak bagi. Dia tak terliur langsung. Jangan kamu ingat orang-orang begini kenal diri, kenal Allah, dia nakkan sesuatu, nakkan pengaruh banyak, tak ada langsung dalam hati dia. Kau bagi jabatan apa pun dia tak heran, bagi duit banyak pun tetap dia tak ada rasa gitu. Dia punya rasa perasaan dia adalah kasih sayang supaya engkau dapat mengesakan Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Itu ya gembira dia. Suka dia bila kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira dia seperti mana Allah gembira bila kita kembali kepada Allah, kenal diri, kenal Allah. Rasulullah pun inilah. Bila orang dah kenal diri, kenal Allah, Rasulullah kata, kau telah mendapat syafaatku. Nampak? Ni saya bagi tahu tadi. Jangan sampai kita tersilap dalam dunia ini. Kita tertipu kat dunia ini. Kita nampak dunia ni lebih besar. Padahal dunia ni di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, sejak Allah menciptakan dunia ini, Allah hanya nampak seperti sebutir pasir di tepi pantai yang kita pergi gila-gila, pergi gila. Aku pun sebab faham aku nak cakap dia. Ya? Itu jangan sampai kita tertipulah. Buka mata kita, menggunakanlah penglihatan Allah.
dengan jalan mengenal diri, mengenal Allah, bahagia kita hidup di dunia. Dunia ni bukan tempat kemalangan. Dunia ni bagi manusia yang dah kenal diri, kenal Allah, bahagia. Di dunia lagi bukan ni, dunia ni selalu kita ingat ni macam satu beratlah ujian. Sebenarnya bukan berat, bukan ujian, tapi adalah caranya untuk Allah Ta'ala mendidik kita supaya sentiasa berada di sisi Allah sebenarnya. Lagi dibagi ujian, lagi Allah nak dekatkan kita kepada dirinya. Kalau tak dibagi ujian, Allah Ta'ala kata engkau bertambah jauh denganku seperti Fir'aun, Haman, Namrud, Qarun. Jadi Allah bagi kita ujian, Allah sayang pada kita supaya kita bertambah balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita salahkan tadi. Macam tadi cerita tadi, Allah Ta'ala kata sebelum dia dapat naik bas, dia kata ngapa aku nasib malang tak dapat naik bas, aku dah bayar. Yang naik bas pula kesian, tengok kesiannya, dia dah bayar duit beli tiket, tak dapat naik bas dengan kita. Bila aksiden jatuh mati semua dengan pemandu semua, baru kita tahu bahawa kita ni beruntung, selamat. Kalau kita ikut, dah pula macam tu. Itulah kehidupan dunia ni. Bila dibagi baik, kita rasa Allah Ta'ala sayang kita. Bila tak bagi, Allah tak bagi, kita kata Allah ni tak suka kita, tak sayang kita. Silapnya kita tu. Sebabnya apa pun Allah bagi, apa pun Allah tak bagi, baik semua. Sebab sangkaan kita, sebab bila Allah kata bagi baik, supaya kita bersyukur. Bila bagi tak baik, kita tahu ini tak baik. Kalau dia bagi nanti apa yang kita nak, kita bertambah jauh pada Allah, maka tu Allah tak bagi. Inilah kedudukan sebenar qada dan qadar. Kita jelaskan qada dan qadar Allah, ketentuan baik dan buruk Allah. Itu tadi. Bukan nanti kita kira kedudukan kita di syurga dan neraka. Bagi Syekh Abdul Qadir Jalani, tafsiran dia mengatakan syurga dan neraka itu bukan di sana. Itu di sana memang ya, tapi syurga dan neraka yang mutlaknya di sini. Apabila engkau syurga, engkau rasakan tadi, iaitu engkau menyembah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal diri, kenal Allah, itulah syurga yang paling besar yang kau dapat, iaitu kau dapat pemiliknya. Dan neraka, azab yang paling berat apabila kat dunia ni tadi engkau tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah, itulah azab yang paling pedih sebelum azab di neraka. Itu tafsiran Syekh Abdul Qadir Jalani, wali Allah yang paling tinggi. Jadi kita tak dapat menafsirkan ayat-ayat Allah. Hanya orang ahli Allah dapat menafsirkan untuk kita faham. Jadi ke mana kedudukan kita sekarang ibadah kita adalah sentiasa merasakan yang hidup hanya Allah, yang melihat hanya Allah, yang mendengar hanya Allah, yang berkehendak hanya Allah. Kita sentiasa. Tapi bila orang yang tak mengaji kenal diri, kenal Allah, dia takkan boleh buat begitu. Dia sebab sandaran dia, akuan diri dia. Maka tu perlu dilawan, diperangi hawa nafsu kita. Itu kategori dia. Balik daripada perang Badar, Rasulullah kata ada perang yang lebih berat. Maka inilah perang dia. Kita manusia dilalaikan, dilupakan dengan peperangan yang berat ini, supaya kita rasa macam aman dia. Inilah jadi dia. Bila rasa aman dia, dalaman kita rosak. Aman tu bukan letak di luar. Aman tu Allah Ta'ala kata, la ilaha illallah, engkau berada dalam bentengku, aku jamin keamanan. Allah yang jamin keamanan dengan jalan la ilaha illallah, mengenal diri, mengenal Allah. La tu tak ada, yang ada hanya Allah. Rasakan apa pun kehidupan sesaat ke depan, Allah yang berkuasa menentukan. Bukan makhluk yang menentukan ke depan. Ya, saya rasa cukup sampai sini dulu, insya-Allah. Kita beri laluan pencerahan ini kepada Fadil Ustaz Ahmad Auzai dan Pak Ayah kita pun ada, dan Syekh Latif dan lain-lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa saya tak ada apalah yang saya nak cakapkan, sebab apa yang Ustaz beritahu tu semuanya bagus belaka lah, saya rasa. Kan? Jadi ingat gini je lah, kita membaca sedikit-sedikit doa je lah. Tuan-tuan aminkanlah, mudah-mudahan kita semua ni mendapat tunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil gharaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bajil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Rabbi zidni fika tahirat. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Tambahi kami ilmu, ya Allah. Hal keadaan kami mengenal Engkau hairan. Artinya hairan, tidak ada lagi ingatan, tidak lagi kami melihat karam dan khilaf dalam mengasimu, ya Allah. Ya Tuhanku, ya Mahmurah, hidup kami, mati kami bagi Engkau juga, ya Allah. Ya Allah, rizki galah kepada kami, fana dan baka kepada Engkau, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya man huwa hakadha wa la yazadu hakadha wa la yakudu hakadha ahadu siwa. As'aluka alahi wa sayyidi wa maulaya wa thiqati wa raja'i bima'akidil aziz min arshika munta rahmatika min kitabika wajikal akram wasmikal izam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati kullihal mubarakati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir an tusalli wa tusallim wa tubarika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka wa an tarzuqni ghayata ladzati nazari ila wajhika wa ghayata syauqi ila liqa'ika wa ghayata ma'rifatika wa ghayata muhabbataka wa ghayata musyahadatik وغاية مكالمتك أين العرفة التي أعطيتها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من كل ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأن تقويني في ذلك كما قويته وتؤيدني كما أيته إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Tuan, kita ni mestilah betul-betul nak memperjuangkan jalan mengenal Allah, mengenal Nabi, supaya kita ni hidup di atas landasan yang benar, yang betul. Sebab macam Ustaz kata jadilah, kalau kita tengok dekat luar ni, tak ada ilmu yang menyebabkan kita ni boleh dekat dengan Allah. Lain ceritanya hadis lah, Quran lah. Bukan kita kata benda tu tak baik kan, benda tu memang bagus, tapi dia tak membawa kita kepada mendekati Allah. Dia tak membawa kita kepada yang katakan Allah tu inni qarib tu kita tak tahu. Dia cerita lalu i'tiqad lah, inilah itu. Ni macam-macam pula nak bertikai kalimat Allah lah apa semua. Lebih baik kita, saya rasa lebih baik kita ni memahamkan anak-anak kita, rakyat-rakyat kita ni apa Allah tu dari segi pandangan orang Islam. Allah tu siapa pun nak pakai pada saya. Boleh belaka sebab dia alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau kita tanya orang India, orang Cina, orang apa betul, saya mana ada sembah itu tu pekong dia kak. Saya sembah ini pekong. Tu pekong saya pasal membawa saya sama kenal itu Tuan Allah juga dia kak. Tanya orang kafir pun siapa yang menjadikan langit dan bumi? Allah dia cakap. So apa ada masalah pada saya kalau Allah ni siapa pun nak pakailah. Kami kita kena beritahu Allah yang Tuhan kita yang bernama Allah ni bagaimana, cara mana kita kena memahami ni. Daripada kita nak macam-macam kata kau ini orang Islam punya sajalah, orang lain tak habis. Yang membuat orang kafir itu bukan Allah juga ke? Allah juga, zat itu juga yang menjadikan kita semua. Apa salah? Siapa nak panggil apalah. Orang Yahudi panggil lain, orang Jawa panggil lain, orang Cina panggil lain, orang Hindu panggil lain. Tapi itu juga maksudnya. Kita ikut Arab, kita keluarlah Allah, itu aja. Dia punya apa jadi. Tapi kalau kita duduk atas hukum fiqh saja, macam tu lah dibesar-besarkannya. Mesti nak kita memunya.
sebagian nak memunya nama Allah tapi kita tak faham konsep Allah tu betul-betul pun tak ada apa juga. Itu pandangan saya lah kan. Jadi baiklah kita faham betul-betul Allah tu nama bagi zat yang menjadikan sekalian alam. Bagaimana kita nak faham Allah tu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak serupa dengan segala yang baru. Macam mana Allah tu supaya kita boleh tahu Allah tu sentiasa bersama kita, sentiasa membantu kita, sentiasa menolong kita. Lagi baik pada tu daripada kita hanya duduk pada nama je kena atas nama. Sebab Allah lepas tu bila orang nak bercikai kat Allah kita marah macam nak erak apa ayah lah. Kan? Jadi baiklah kita betul-betul faham Allah apa bendanya. Itulah saya kata. Setakat itulah Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang kita bersama-sama berkumpul di kediaman saya hari ini. Alhamdulillah datang daripada Kuala Lumpur ada, daripada Kuala Salah ada, daripada Melaka ada, bukan Melaka tu dah tak ada dah. Daripada mana-mana kawasan, alhamdulillah disebabkan apa, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntung kita yang dikatakan majlis Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka alhamdulillah kalau saya memandang pada diri saya, banyak sangat dosa saya ni. Banyak sangat dosa kita. Tapi disebabkan apa? Kita mewujudkan majlis Allah Subhanahu Wa Taala ni yang seperti sabda Nabi tadi. Kita wujudkan majlis Allah Subhanahu Wa Taala ni yang mengatakan, menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita diampunkan oleh Allah. Bersurai sekejap lagi habis ni kita balik ke tempat masing-masing, maka dia ampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah Allah Taala nak ampunkan dosa kita, tapi dengan mewujudkan yang ni, digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, disebabkan rahmat Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa yang diampunkan, dosa saya yang banyak tadi diampunkan pula, digantikan pula dengan kebaikan. Kebaikan apa kita tak tahu lah, Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala menyeletakkan kita kefahaman di sisi dia, insya-Allah. Mudah-mudahan kenal diri, kenal Allah. Jadi saya nak sebelum saya meneruskan sikit ni, saya nak beritahu, insya-Allah sama-sama kita lihat link di YouTube, YouTube melalui akaun Cahaya Online. Tekan Cahaya Online, dia keluar kenal diri, kenal Allah. Jadi ini saya daripada 2021 lagi saya dah wujudkan akaun Cahaya Online ni untuk apa? Untuk kita sama-sama pendengarkan daripada kalam pembimbing rohani. Kita boleh saya minta maaf cakap ustaz ke siapa ke di surau ke di masjid boleh ceritakan banyak-banyak lah ilmu-ilmu agama, banyak, tak kisah. Memang mudah, saya pun suka, saya pun selalu saya dengar kuliah-kuliah. Tapi yang ni nak bimbing hati kita kepada Allah ni, dia bukan orang yang sembarangan, bukan sembarangan. Ini terus terang saya cakap. Nak bimbing hati kita kepada Allah, seperti saya cakap, Syekh Aziz beritahu tadi. Itu dah guru tauhid dah tu. Bila sebut saya pun, ya Allah, tersentak hati saya. Bila mana dia menyebut boleh tak makan dalam keadaan makan kita mengesahkan Allah. Tersentak hati saya. Ustaz tu tak boleh sebut. Saya ingat ustaz tu boleh jawab. Bukan saya merendahkan dia, tidak. Tapi bagaimana, bukan saya menunjukkan kepada ustaz tu, tapi bagaimana masyarakat kita kenapa tidak mengesahkan Allah dari segi makanan saja, makanan saja. Kenapa? Tu saya cakap, inilah maksudnya saya cakap, lama dah ilmu ni ditinggalkan oleh kita. Lama sangat ditinggalkan. Dan yang Rasulullah cakap tu betul yang tadi dia dikatakan, menjadi asing sekarang ni. Jadi kita ni diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di sini kita bawa lah. Saya sebagai nak kata muda tak muda, tua pun tak tua, boleh lah. Macam tu je keadaan saya. Alhamdulillah. Kalau nak kata boleh lah dikatakan orang muda lah. Boleh bang? Muda lagi Alhamdulillah. Jadi maksud saya orang-orang muda ni banyak dah tinggalkan benda ni. Saya nak cakap orang muda lah. Jadi sama-sama kita ni, kita nak bawa ni, yang lama sangat kita tinggal ni. Sebab rugilah kita tak bawa benda ni. Rugi. Dalam makanan kita tadi, saya cakap hari tu dekat shopping kompleks. Shopping kompleks.
kita bawa barang kita kat pasar raya mana-mana lah kan. Kita bawa kat Giant ke apa kan, tanpa ada plastik kan. Kita nak bawa barang banyak macam mana yang tu tanpa wadah bekas tu macam plastik lah, bekas. Wadah tu maknanya wadah mengesahkan Allah. Adalah dia punya ni dia punya tu nanti. Jadi bila kita ingat pada tu orang yang bawa benda tu, orang yang bawa plastik tadi tu kan, orang yang bawa plastik tadi tu, mana yang kita memakrifatkan bahawa tu adalah wadah, siapa yang makan makanan dalam plastik tu, dia tidak akan menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa memakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk anak-anak dia yang lahir ke siapa ke dalam perut ke, insya-Allah. Saya yakin di situ Allah Taala bagi keyakinan di situ. Saya cerita dekat ni lah pada jemaah bacuk hari tu lah, masa bulan Ramadan hari tu. Alhamdulillah, saya pun tak tahu, semua Allah Taala hulahkan saya di situ. Sebab apa? Pentingnya benda ni. Yang saya cakap tadi, dah lama saya tinggal. Saya pun dalam saya bekerja pun, bila saya berada dalam pengajian ni, saya rasa ya Allah, rugi betul aku. Rugi saya. Betul saya cakap 20 tahun saya bekerja, 21 tahun saya bekerja bersama-sama dengan kawan-kawan, anak buah ke siapa ke, tak kisahlah. Tapi saya berasa rugi. Bila saya dah dapat benda, ya Allah rugi. Macam mana kawan-kawan aku, macam mana anak-anak buah aku, macam mana sahabat-sahabat handai aku, keadaan dia. Kan? Kita memikirkan di situ. Kan? Jadi macam mana kita nak buat kan? Macam mana kita nak rasa? Jadi kita dah ada ni, ya Allah, kenapa daripada dulu lagi engkau tak bagi, bukanlah kita memperhatikan Allah, tapi maknanya kita rasa rugilah di situ. Betapa kerdilnya kita, ya Allah, betapa hinanya kita. Tak ada benda ni. Kita yang tinggalkan, kita yang ikut saluran Yahudi ni. Dan kita tak salahkan juga saluran, tapi kita kena tahu serangan-serangan tu. Jadi macam itulah keadaannya. Jadi kita sama-sama nak bawa. Saya macam tadi saya cakap, tersentak saya dengar apabila Ustaz Syah Aziz tanya kepada Ustaz pasal makanan. Tersentak saya. Kenapa Ustaz tak boleh, ya Allah. Bila kita dah faham kenapa dengan makanan tak boleh mengesahkan Allah, kenapa tak boleh jawab? Engkau tak bawa dalam amaliah dalam kehidupan harian ke sebab makanan? Itulah jahilnya diri saya dulu. Saya nak cakap. Ya Allah, kan? Di sinilah kita nak bersama-sama bawa benda ni. Bukan makanan saja Makanan tu benda bila dah bawa makanan, bawa dalam darah daging kita, maka itulah nak bawa kita kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi sebati dalam diri kita. Yang itu kita nak anak-anak kita semua, anak-anak semua mendapat yang dikatakan sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Itu insya-Allah sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita, pagi, petang, siang, malam 24 jam sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa Rasulullah beritahu mubasyiran wa nazira, kabar gembira ni sampaikanlah kepada siapa-siapa pun, walaupun satu ayat. Insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah pertemukan kami dengan ramai orang untuk mendengar talk pada petang ini. Syukur alhamdulillah. Ya. Jadi masih lagi diperingatkan hala tuju hidup, iaitu mengesahkan Allah setiap masa. Jadi di sini saya teringat satu kisah di mana seorang ahli Allah tidak takut kepada hamba ataupun makhluk Allah, iaitu singa. Biasanya kita takut kepada singa, dan bila kita nampak singa, kita dah rasa dah mati dulu sebelum diterkam oleh singa. Jadi hamba Allah ini namanya Habib Umar. Rasanya famous ceritanya. Jadi ceritanya Habib Umar ni dia pergi ke pendalaman Afrika. Jadi perjalanan dia di waktu malam. Ada dua van. Van pertama dinaiki oleh Habib Umar. Jadi Habib Umar berada di bahagian depan. Jadi bila sampai di satu kawasan, memang dah dijangka. Saya tak ingat singa ataupun harimau yang keluar. Jadi masing-masing dah orang kata kecep perut kan. Tapi Habib Umar tenang, tak rasa apa-apa pun. Kemudian saya anggapkan tu harimau. Jadi harimau tu dia terus pergi kepada tingkap Habib Umar.
Jadi yang lain lagi rasa takut. Kemudian Habib Umar kata pada pemandu, tolong turunkan cermin tingkap. Jadi pemandu tu pun teragak-agak nak buka ke tidak. Kemudian Habib Umar kata lagi, turunkan aja cermin tingkap. Jadi dia pun turunkan. Jadi bila dia dah turunkan, Habib Umar pun berkata pada harimau tu, aku utusan Allah. Jadi harimau tu mengangguk. Kemudian Habib Umar ambil pisang dan berikan pada harimau tersebut. Jadi harimau tu makan. Jadi Masya Allah. Jadi di situ bila seseorang itu kenal, betul-betul kenal kepada Allah, maka makhluk lain akan hormat kepada orang yang kenal kepada Allah itu. Jadi di sini alangkah ruginya kalau kita tak kenal Allah sebenar-benarnya. Sebab bila kita tak kenal Allah sebenar-benar, semuanya kita takut. Kita takut gelap, kita takut hantu, kita takut duit tak ada, kita takut sakit. Padahal tu semua sakit, hantu, semualah adalah ciptaan Allah. Ya, tak ada kuasa pun. Jadi itulah yang sebaik-baiknya kita praktikan dalam hati kita. Belajarlah kenal diri, kenal Allah. Siapakah diri kita dan siapakah Allah. Jadi insya-Allah bila kita dah betul-betul kenal, kita dapat mengesakan dia sebenar-benar esa. Kita tahu bahawa pakaian kita lah dan kita tak akan syirik kepadanya. Sebab kita tak akan pakai pakaian Allah. Jadi itu perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kepada tuan rumah dan seterusnya kepada penceramah serta semua ahli yang terlibat dalam halaqah inilah. Terima kasih juga untuk kesekian kalinya kepada Allah atas nikmat dan kelapangan untuk sama-sama meluangkan masa menimba ilmu dan memperoleh rahmat Allah insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Hari ini kita belajar untuk mengenal Allah dalam pelbagai persepsi. Bagaimana kita nak hilangkan keakuan diri kita, bagaimana kita nak ikhlas dalam beribadah, dan segala-gala yang kita lalui dan kita akan lalui, semuanya atas izin Allah. Dan apa yang berlaku, segala yang baik itu dan yang buruk itu semua atas izin Allah. Jadi apa yang kita dapat, kita akan dapat. Mahupun yang telah kita dapat, semuanya atas izin dan rahmat Allah. Wallahu a'lam. Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah karena diberi peluang dan keizinan Allah Ta'ala untuk berada dalam majlis halaqah pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT. Dengan izinnya kita dapat sekali lagi menerima ilmu dalam majlis kenal diri, kenal Allah. Sesungguhnya ilmu ini adalah sangat dituntut dan ilmu ini baik untuk kita dalam kehidupan kita seharian. Jadi saya seru dan sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita dapat bertemu dan berguru dengan guru pembimbing yang serasi dengan kita dengan izin Allah insya-Allah. Jadi sama-sama kita doa kepada Allah SWT agar diri kita hilang keakuan diri. Semoga kita semua di dalam kasih sayang Allah. Wallahu alam. Terima kasih kepada tuan rumah juga kerana
dapat bersama-sama kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya majlis talk pada hari ini dapat dibuat sekali lagi di Taman Melati. Terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir. Terima kasih juga di atas limpah rahmat dan kasih sayangnya daripada Allah Ta'ala menggerakkan mereka semua untuk hadir ke majlis pada hari ini. Seperti yang kita pelajari sebelum ni, sedikit perkongsian yang saya ingin kongsikan apabila hari demi hari belajar mengenal diri, mengenal Allah ni. Sedikit demi sedikit rasa keakuan tu kita minta Allah leburkan, hari-hari minta dan terasa macam sifat kasih sayang tu semakin banyak lah. Tengok orang tu sayang, tengok orang ni sayang, sekali tengok pun sayang. Jadi walaupun tetamu hari ini berjumpa hanya baru sekali saja, tapi terasa macam adik-beradik lah. Rasa macam sayang lah kata. Maknanya orang kata kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Jadi belajar ilmu ni, nikmat dia, salah satu itulah nikmat dia. Kita sifat yang orang kata buruk sangka, iri hati, yang negatif semua tu lama-kelamaan dia akan pergi sendiri. Sebab kita sentiasa muhasabah diri, mohon dengan Allah untuk buangkan segala sifat yang negatif semua tu. InsyaAllah yang orang putih kata aura lah, aura positif tu hadir dengan sendiri. Jadi sebelum ni, semalam lah saya dengar daripada ucapan daripada Syekh Ustaz Aziz. Terjentik di hati saya, terasa ya Allah. Ustaz kata sedikit yang saya ingat, kita Islam ni akhir zaman terbagi kepada 73 puak dan satu puak saja yang akan diterima. Jadi tapi Ustaz ajar kita jangan kita orang kata apa, tengok orang tu semua puak ni salah, puak tu salah, semua yang salah, kita je yang betul. Jadi di situ saya rasa sebelum ni pun saya macam tu juga. Kita rasa macam kita ni ahli sunnah, kita je yang betul. Kita yang claim kita ahli sunnah. Tapi tak tahu yang mana sunnahnya yang kita bawa tu. Jadi yang sepatutnya kita ambil, kita cuba tarik semua. Itulah sifat kasih sayang Allah. Jadi di sini kita sama-sama terus istiqamah dan terus kita doakan untuk mengajak ramai lagi untuk terus kenal diri kita ni siapa, kenal siapa pencipta kita, dan automatik sekaligus akan insyaAllah mudah-mudahan Islam ni akan terus bangkit dan terus bersatu. Itu saja daripada saya. Mohon maaf di atas keterjalanan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucap dari teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita, semuanya tak lain adalah daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus suci, daripada kalimat-kalimat Rabbi, yang tak lain mereka semua sebut tadi demi kasih sayang, demi nak mengajak kita sama-sama betul-betul mengesakan Allah. Tak ada yang lebih indah, tak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih manis, melainkan kita benar-benar mengesakan Allah Subhanahu Taala. Jadi itu yang saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita semua sebut tadi, dia tak lain, dia dah merasai kurniaan Allah tu tadi. Maka dia nakkan kita semua juga yang mana yang belum dapat, kalau yang dah dapat juga, sama-sama kita terus istiqamah, ngajakkan lagi. Jangan sampai tak ada. Jangan sampai maknanya ada lagi orang yang tak mengenal diri, tak mengenal Allah.
Jadi tak ada istilah kita berhenti ataupun diorang dia tak nak lantak lah. Tak. Kita jalan terus. Orang nak ke tak nak ke kita jalan terus. Kita doakan terus. Sebab Allah Subhanahu Taala yang memberi makan dan minum sebenarnya kepada manusia yang terus menerus dan menginginkan manusia itu yang dibagi makan, bagi minum, bagi rezeki macam-macam. Allah terus menerus hendakkan kita kembali kepada Allah supaya tidak ada merasa keakuan diri. Tetapi banyak juga manusia yang dah berpuluh tahun dibagi rezeki oleh Allah, dibagi makan, dibagi minum, bagi macam-macam, tetapi Allah tetap bersabar dengan hambanya. Malahan malaikat nak mencabut nyawa, Allah Ta'ala kata nanti dulu malaikat tu. Beri hamba-hambaku peluang lagi. Beri lagi hamba-ku peluang lagi. Bagi. Begitulah sayangnya Allah. Janganlah sampai nanti dah sampai kita punya ajal sampai. Waktu tu jangan kita minta pula Allah Ta'ala tolonglah sambungkan lagi nyawa aku. Jangan. Allah dah terlalu banyak dah bagi peluang pada kita. Sampai Allah Ta'ala larang malaikat maut jangan cabut dulu, jangan. Ibaratnya gitulah. Punya sayang Allah Ta'ala untuk bagi kesempatan untuk kita mengenal diri, mengenal Allah, supaya kita betul-betul merasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Ta'ala. Itulah kasih sayang Allah yang telah sangat tinggi. Jadi mengapa kita boleh nak rasa macam kita dah sampaikan, dah bertahun-tahun dia tak nak, lantak lah. Kita tak boleh sebut begitu. Malahan kita dia nak ke tak nak ke, ataupun dia dah berpuluh tahun kita ajak dia tak nak, tetap terus menerus kita doakan dia. Sebab Allah kan lebih lagi hebat bagi makan, bagi minum hambanya. Hambanya tak nak pun Allah Ta'ala terus bagi makan minum juga. Apatah lagi kita ni tak bagi makan minum dengan hamba. Jadi kita tak ada tekanan sebenarnya. Kita terus menerus sebarkan ni supaya ajakkan manusia. Itu aja. Allah tu lagi maha sabar. Allah tu lagi maha ihsan. Bersifat ihsan ni maknanya kita buat tak elok pun Allah tutupi. Ihsan ni Allah Ta'ala. Dia tak bagi, dia tutup, dia tak bagi orang lain tahu. Cukup Allah yang tahu. Dan Allah hilangkan hari-hari hilangkan kesalahan kita. Supaya kita sedar kembali kepada Allah. Supaya kita tahu Allah ni, dia yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia bertanggungjawab beri kasih sayang mutlak kepada kita. Tak ada siapa boleh bagi kasih sayang yang tinggi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tak pernah nak ngungkit-ngungkit suruh kita balas balik. Cuma Allah nak kembalilah kepada aku. Sebab Allah nak kita selamat. Selagi kita tak kembali kepada Allah, tak selamat. Jadi Allah bagi macam-macam. Nanti aku ganti balik. Tak ada. Tak ada. Allah maha ikhlas. Allah tak perlukan kita nak ganti balik. Malahan Allah bagi itulah Allah lagi kasih sayang pada kita. Cuma kita tak faham. Kita suka balah-balah dengan Allah. Suka mesangka buruk dengan Allah. Tak cukup-cukup apa yang dibagi. Cukup pun tak cukup-cukup. Sebabnya kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi itulah tujuan dia benar hidup. Allah Ta'ala kata kenal aku. Kalau kita lari tajuk tak kenal Allah, habis kita. Siapa kita? Allah bagi macam-macam, kita tak kenal ke Allah. Jadi kita tak tahu nilai Allah Ta'ala tu. Rugilah hidup kita. Kita yang buat rugi. Innal insana lafil khusr. Jadi kembalilah, jangan sampai Allah tak mau kita jadi rugi. Nanti kita salah, dia takdir aku ya Allah. Bukan takdir. Allah memberikan kita supaya wa qadar rabbuka, tetap dengan Allah, rasakan Allah. Tapi kita kata bila tak kena, kita kesalahkan Allah Ta'ala. Takdir ya Allah. Itu kita kazib, penipu. Allah tahu. Janganlah bohong Allah Ta'ala. Jadi kembalilah. Jujur, ikhlas kembali kepada Allah. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kita tak tahu sebentar lagi, kejap lagi nyawa kita ni. Jadi kalau kita bertobat sekarang betul-betul, kalau mati sebentar lagi, alhamdulillah Allah Ta'ala terima taubat orang yang betul-betul sedar, ikhlas. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'fu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allah salli ala sayyidina.